Okay, baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan meneroka lagi beberapa ikon. Yang berikutnya adalah ikon arch ataupun lengkungan. Kita ada 4 pilihan apabila kita memilih untuk drop down. Antaranya arch, 2 point arch, 3 point arch dan juga pie. Okey, kita boleh cuba untuk yang pertama, iaitu arc yang pertama ini. Kalau saya klik pada arc, kemudiannya saya memilih satu titik dan pilih titik yang kedua untuk membuat lengkungan. Contohnya saya pilih satu titik dan pada jarak yang saya pilih ni saya letakkan 1 meter, iaitu 1000 mm. Kemudiannya kita boleh tengok dia akan menghasilkan satu lengkungan pada jarak 1 meter, iaitu jejari 1 meter. Okey. Dan jika saya gunakan 2 point arc, dia sedikit berbeza apabila saya boleh klik pada titik yang pertama dan klik pada titik yang kedua. Kalau saya dah tentukan jarak dia adalah 1 meter, lengkungannya adalah radiusnya adalah 1 meter. Okey. Dan kita boleh cuba juga lagi yang berikutnya, 3 point arcs. Klik pada satu titik dan klik pada titik yang kedua, dan dia akan menghasilkan titik 3 yang bebas untuk kita pilih pada pada ruang yang mana kita nak klik sebagai titik yang ketiga. Dan yang terakhir iaitu pi, dia ada berbeza dengan yang lain apabila kita siap menghasilkan, dia adalah seperti arch, tapi bila kita siap menghasilkan pi, dia akan terus menghasilkan plane, iaitu satah. Okey, kita klik pada titik yang pertama dan kita akan pilih titik yang kedua. Contohnya saya pilih 2 meter, enter, dan pada mana-mana titik yang saya selesa untuk mendapatkan angle-nya, dia akan terus menghasilkan plane, yang mana saya boleh push dia untuk terus naik jadi extrude sebagai 3D. Okey, jika kita nak dapatkan angle ataupun sudut apabila kita menghasilkan bulatan ini, kita perlu memasukkan nilaian sudut tersebut. Contoh dia, jika saya memilih pi lagi sekali, saya klik pada titik yang pertama dan saya pilih titik yang kedua ini pada jarak 2 meter, iaitu 2000 mm. Saya klik enter, dan ketika kita mendapatkan titik yang ketiga, kita boleh melihat pada ruang angle di sini, di mana angle-nya adalah semakin meningkat apabila kita menambahkan pusingan bulatan. Dan contohnya saya nak sudut yang ditetapkan adalah 225, makanya saya akan klik 225 dan tekan enter. Pembelajaran berikutnya adalah jika kita hendak menambah ataupun memastikan bentuk bulatan ataupun lengkungan adalah kalau kita tengok ni dia agak sedikit bergetak, dan kalau kita nak dia smooth, bermakna kita kena menambahkan jumlah bilangan segmennya. Kalau contoh dia, kita klik pada mana-mana arc ini, kita akan dapat lihat dia maklumkan kita size dia, jumlah segmen dia adalah 20. Makanya apabila kita siap menghasilkan sesuatu bulatan, jumlah segmen adalah 20. Kita lihat di sini, ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan dimirakan akan menjadi 20. Makanya jika kita hendak membuat extrude, bentuk lengkungan tersebut kelihatan agak kasar dan tidak smooth seperti bulatan yang normal. Jadi jika kita hendak menghasilkan bentuk lengkungan yang lebih smooth, kita boleh menukarkan ataupun menambah size dengan cara pada masa kita klik pada arch, kita
akan nampak dia punya nilaian size dia ada berapa. Kita hanya perlu type saja jumlah nilaian yang kita nak. Contoh dia, saya nak jadikan size dia sebagai 100 supaya dia lebih smooth bulatannya. Jadi klik enter, saya klik pada titik 1, kemudian titik keduanya saya pilih size dia, jarak dia saya nak 3000 mm. Saya klik enter, dan apabila saya siap menghasilkan bentuk, katakan saya hendak memilih angle ataupun sudut dia 320 darjah, kita akan dapat lihat hasilnya. Lengkungan ini adalah bersegmen 100 untuk satu pusingan penuh, dan dia akan lebih smooth apabila dihasilkan sebagai satu bentuk lengkungan, berbanding dengan yang sebelumnya. Jika tidak ditukarkan jumlah segmen atau ditambah, maka dia akan lebih berketak dan kasar. Kita teruskan lagi dengan penambahan satu lagi ikon, iaitu shapes, di mana kalau kita drop down, kita akan nampak ada rectangle, rotated rectangle, circle dan polygon. Okay, kita akan go through satu persatu. Untuk rectangle, kita boleh menghasilkan satu petak secara sekaligus. Contohnya, jika saya membuat satu dimension, saya nak menghasilkan satu dimension jarak 5 meter kali 3 meter. Di sini saya hanya perlu biarkan mouse dalam keadaan bebas. Kemudian saya akan type 5000, saya tekan koma dan tekan 3000. Kemudiannya saya klik enter, dan satu rectangle bersaiz 5 meter darab 3 meter akan terhasil secara mudahnya. Okey, kita boleh cuba pula untuk yang berikutnya, rotated rectangle. Untuk rotated rectangle ni bermaksud apabila kita hendak menghasilkan satu rectangle dan kita nak rotatekan dia secara siap-siap terus pada angle yang tertentu. Contohnya, saya klik pada satu titik dan jarak yang saya nak adalah 10 meter. Saya type 10,000 mm. Saya klik enter. Pada satu lagi garisan, saya nak dia dihasilkan secara menegak, iaitu pada kecondongan 90 darjah. Jadi apabila saya naikkan mouse ini, cursor dia ke atas, makanya satah yang akan dihasilkan ni adalah berbentuk menegak, berbanding dengan sebelum ini kita hasilkan dia secara mendatar. Dan ini mempermudahkan kita untuk menghasilkan satu plane ataupun satah rectangle dalam bentuk menegak. Jadi jika saya memilih ketinggiannya adalah 3 meter, 3000 ataupun 3000, dan pada angle 90 darjah, maka akan terhasillah satu plane pada sudut 90 darjah dan ketinggian dia 3 meter ataupun 3000 mm. Ok, next kita cuba untuk buat circle pula. Ini lebih seronok kerana dia lebih kurang dengan arc yang tadi. Untuk circle, shortcutnya adalah C. Kita klik pada ikon circle atau gunakan shortcut C. Kemudiannya kita boleh menghasilkan satu bulatan, dan bulatan tersebut boleh juga di extrude. Kita boleh juga tukarkan segmennya, iaitu nilaian segmen, supaya jadikan bulatan ini lebih bersifat smooth, untuk lebih rata dan cantik. Dengan cara apabila kita memilih untuk membuat circle, kita dapat lihat side dia yang diberikan secara default adalah 24. Jika saya naikkan dia kepada 100, tekan enter, makanya side yang dihasilkan akan lebih smooth, lebih licin berbanding dengan yang ini, 24 segmen dan 100 segmen. Okey, dan yang terakhir kita akan cuba hasilkan bentuk polygon. Apabila kita klik pada polygon, maka kita akan dapat lihat default polygon yang diberi adalah hexagon ataupun bersisi 6. Apabila kita klik, dia akan menghasilkan satu polygon yang kita boleh tentukan dia punya
jarak jarinya. Contoh dia saya memilih 5 meter, enter, dan kita akan dapat lihat di sini setiap selang jaraknya adalah satu segmen adalah 5 meter. Jika saya nak buat nonagon, iaitu bentuk 9 permukaan, saya klik pada shape polygon dan saya klik pada 9 sudut akan dihasilkan. 9, enter, 9. Okey, ini adalah nonagon. Kalau nak buat oktagon, kita akan klik 8, enter, dia akan jadi oktagon. Okey, dan terdapat satu lagi penambahan dalam pembelajaran ini, iaitu kita boleh mengubah suai bentuk native ini kepada bentuk yang lebih menarik. Contohnya, apabila sesuatu model ini kita hasilkan penambahan, contohnya saya buat lagi satu garisan untuk membelah di bahagian tengah ataupun pada mana-mana bentuk, maka ruang yang kita boleh extrude ataupun pull ataupun push ini akan dapat dihasilkan. Kita boleh mempelbagaikan bentuk dengan caranya apabila lebih banyak garisan yang dihasilkan membelahkan satah tersebut, maka kita boleh membentukkan satu bentuk yang baru. Dan ini adalah benda yang menyeronokkan pada saya untuk kita belajar SketchUp. Dan saya harap anda boleh cuba untuk explore bagaimana kita boleh bermain dengan bentuk-bentuk ini, kerana ia akan menambahkan lagi kita punya pengalaman dan memperluaskan lagi vision kita dalam menghasilkan sesuatu bentuk 3D, reka bentuk 3D. Okey, kita boleh bermain-main dan saya galakkan anda untuk cuba menggabungkan seberapa banyak jenis poligon, menghasilkan seberapa banyak jenis poligon untuk dapatkan satu bentuk yang menarik di mata anda. Terima kasih.